Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Wa usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis, rakan kita tadi telah dapat menyampaikan sebanyak isu yang patut kita bincangkan. Memang sekarang ini kita tengah hangat menghadapi pilihan raya baru kerana Kelantan ini menjadi tumpuan. Perdana Menteri turun, timbalan Perdana Menteri berturun, menteri-menteri semua datang turun nak rampas Kelantan dari PAS. Saya nak nasihat kepada kawan saya Dollah Badawi. Ya kawan, saya nak nasihat kepada Abdullah Badawi Al-Hadari. Jangan duk sibuk soal Kelantan. Sebab kamu sibuk-sibuk Kelantan, Pulau Pinang dah nak tumbang, Barisan Nasional nak tumbang. Minggu lalu kamu ke Sabah, dan Sabah kalau pilihan raya diadakan bulan Mac ini, insya-Allah Barisan Nasional tumbang sekali lagi di Sabah. Saudara, saya tidak dalam alam mimpi. Saya berpijak di alam nyata. Saya pernah pemangku Perdana Menteri, pernah masuk lokap penjara 6 tahun. Bilik saya di penjara Sungai Buloh masih kosong. Jadi bila saya bicara, saya maksud dan saya tengok perkembangan yang ada sekarang ini. Saya sebut apa sebab sibuk sangat nak rampas Kelantan ini. Apa istimewa program UMNO yang nak buat ini? Mengapakah ketokohan Tuan Guru Ning Aziz nak dipertikai? Berapa banyak harta rakyat yang diambil? Berapa saham rakyat dia ambil? Berapa tanah kerajaan dia rompak? Coba saudara bayangkan dan banding. Kalau perkara ini berlaku di Terengganu, di Kedah, di Perlis, di Selangor, di Johor, di Sabah, di Sarawak, habis balak disapu oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Saudara-saudari hormati sekalian, sebab itu saya menaruh keyakinan. Saya yakin insya-Allah Kelantan di bawah pimpinan Tuan Guru Ning Aziz akan dapat mempertahankan negeri ini di tangan PAS dan beberapa kawasan dengan sokongan keadilan. Oleh kerana Tuan Guru Ning Aziz datang, saya tak mau bercakap lagi pasal Kelantan. Bagi saya, Kelantan dah beres, insya-Allah PAS dapat pertahankan. Sudah. Tetapi kita mesti kerja. Kita jangan terlalu yakin tanpa usaha dan ikhtiar. Beberapa bulan yang lalu saya datang dan saya umumkan, saya kata insya-Allah kalau PAS keadilan menang bukan saja di Kelantan tapi di seluruh negara, kalau umum malam ini menang, katalah pilihan raya hari ini menang dan diumumkan, esok insya-Allah kita umumkan harga minyak di seluruh negara turun. Datuk Najib marah. Datuk Najib marah. Dia kata orang itu, orang yang pernah menjawat menteri, jabatan Menteri Kewangan, orang itu tak bertanggungjawab, karena kalau kita dengar pandangan dia, negeri ini akan bankrupt. Saya nak kata, Najib, dengar abang kamu nak cakap sekejap. Dia panggil saya orang itu. Nama saya Anwar Ibrahim. Dari Malaysia, bukan dari Mongolia.
Negara ini bankrupt kalau apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Kuala Lumpur diteruskan. Beli 2 kapal selam, ambil 530 juta komisen. Ini bukan fitnah. Saya berdasarkan kenyataan. Beli jet Sukhoi dari Rusia, 400 juta komisen. Kerana Menteri Pertahanan namanya komisen, kalau polis ambil RM50 namanya corruption. Menterkedarah duit rakyat macam itulah juga. Saudara-saudara, ini yang akan menyebabkan negara bankrupt. Bulan lalu saya dedahkan bagaimana tanah zon bebas pelabuhan Kelang diambil dari orang kampung, koperasi yang dipunyai oleh Cina, Melayu, Cina dan India. Dia beli dengan harga RM3 satu kaki persegi. Kemudian Ling Leong Sik, Menteri Pengangkutan, hari dia letak jawatan, dia sign approval. Lepas itu oleh kerana dia ambil tanah rakyat ini, dia naik jadi tun. Ling Leong Sik diikuti oleh Menteri Pengangkutan sekarang, timbalan Presiden MCA, bagi 3 surat. Ambil tanah orang miskin, harga RM3 satu kaki persegi, beri kepada pemimpin UMNO Datuk Azim Bendahari, Speaker Dewan Undangan Negeri dan pemimpin MCA, ambil untung RM900 juta. Saudara, ini kenyataan. Saya dedahkan 2 bulan yang lalu sampai hari ini tidak ada soalan dari Badan Pencegah Rasuah, tidak ada soalan daripada polis. Yang dia sibuk duk soal kita, duk jaga perhimpunan kita. Saudara-saudara, saya tidak menentang pegawai PPR atau pegawai polis yang menjalankan kerja dengan amanah. Ini pemimpin UMNO ambil tanah rakyat, beri kepada Kuala Dimensi Pelabuhan Kelang zon bebas, untung 900 juta. Apa salahnya kalau diberikan pampasan yang cukup kepada rakyat? Saudara, kita boleh senarai berpuluh-puluh kes. Ini yang akan menyebabkan negara bankrupt, wahai Najib. Kerana kamu biarkan pemimpin-pemimpin. Siapa Datuk Azim Bendahari UMNO? Ambil wang begitu banyak, kemudian curah kepada orang sebelum pilihan raya. Maka beraturlah pemuda-pemuda UMNO dan Brigade Puteri dengan baju-baju baru mereka. Saya nak nasihat kepada anak-anak dan adik-adik saya yang pemuda UMNO dan puteri UMNO yang pakai baju ni. Kalau dia orang bagi baju, kalau dah nak baju sangat, pakai tidur cukup lah. Jangan tunjuk malu kita. Malu kita kalau kita pakai lambang UMNO dan Barisan Nasional hari ini. Sebab pemimpin rompak harta kita. Sebab pemimpin naik harga minyak negeri kita. Sebab pemimpin rompak dan hilangkan kuasa dan maruah kita. Najib, negeri ini bankrupt sebab orang macam kamu ambil komisen terlalu banyak. Kalau ada RTM, Maidin punya anak punya orang, ambil gambar, hantar kat Najib. Kalau dia ingat ini fitnah, dia bawa kes mahkamah, biar saya jawab di mahkamah. Saudara, apa yang kita cadangkan? Kita tak cadang minyak turun ke 20 sen sampai harga 20 sen. Kita suruh turunkan harga minyak. Untung minyak dari Petronas 80,000 juta ringgit. Tahu 80,000 juta ringgit? Saya pergi Kedah, dia kata 8 juta. Saya kata 80,000 juta. 8 juta. Orang Kedah lah. Orang Kelantan cerdik sikit lah. 8 juta, 80 juta, 800 juta, 8,000 juta, 80,000 juta. Banyaknya. Untung 80,000 juta, turun sikit, tidak bankrupt. Untung jadi 70,000 juta. Orang kampung pun tahu. Macam jual durian harga RM5, kos RM1, jual RM5, untung RM4. Jual RM4, untung RM3. Tapi menteri ni duk sibuk mencari menterkedarah harta orang. Benda ni tak boleh ingat. Ya. Kita kena bagi kursus tambahan kepada dia. Kerana dia dah benak hati dia, kita kena tumbangkan dia, ganti menteri lain.
Saudara-saudara, kalau kita turun harga minyak, dia kata bankrupt, tak bertanggungjawab. Datuk Abdullah Badawi buat kenyataan, dia kata sekarang ini pembangkang, kata dia, pemimpin PAS keadilan terutamanya, buat sesuatu yang tidak bertanggungjawab dan khianat kepada negara. Saudara, saya sebut di sini, turun harga minyak itu menjaga rakyat bawahan. Kalau menteri gaji 20,000, ambil saham di sana sini, untung ratus-ratus juta, dia tak peduli harga. Tapi kita kena jaga. Sebab itu kita bagi jaminan ini insya-Allah dapat kita laksanakan. Orang UMNO termasuk di Kelantan, dia cabar saya dia. Dia kata, Anwar, sekarang kamu cakap banyak. Mengapa kamu sebagai menteri tak buat harga minyak ni? Saya nak sebut di sini. Dengar betul-betul pemimpin UMNO, dengar. Yang penyokong-penyokong UMNO di belakang ni, tolong dengar baik-baik. Dan salam kawan-kawan yang tak datang ni. Dengar baik-baik. 8 tahun 91 sampai 1998 harga minyak tak naik RM1.10. Melambung di luar, tak melambung, saya tak kira, harganya RM1.10. Tak naik. Sekarang orang UMNO nak jawab apa? Sebab apa naik sekarang? Sebab dia tak fikir nasib rakyat. RM1.10 masa itu untung minyak 25 bilion hingga 30 bilion ringgit. Sekarang untung 80 bilion ringgit. Saya cabar UMNO, kalau kamu nak laksanakan tanggungjawab kamu dengan amanah dan jangan khianat amanah ini, tidak ada sebab kamu bebankan rakyat sedemikian rupa. Baik, sekarang untung 70,000, dah turun 10 sebab kita dah turun harga minyak. Kita nak buat apa? Pertama, pelajaran. Pelajaran ini penting, rakam nombor 1. Sebab Menteri Pelajaran dah kata percuma. Menteri Pelajaran kata tak payah bayar yuran. Betul? Betul kah? Ya, tapi betulkah tuan-tuan tak bayar wang sekolah ni? Jangan. Ini polis dan special branch banyak rakam. Saudara berani kata menteri bohong? Yang ni yang saya seronok datang Kelantan. Orang Kelantan ni dia pahlawan. Dia berani. Dan memang benar, RM4 tak payah bayar, RM120 kena bayar. Ini Menteri Pelajaran kerih ni. Dia nak tunjuk pegang kerih pun tak betul. Orang Melayu ni kalau pahlawan, dia ada cara dia pegang kerih. Saya tahu lah sebab saya imam besar Khalifah silat seni gayung. Silat gayung Malaysia. Pegang kerih ni ada gaya, ada sikit. Ini pegang tuan-tuan dan perempuan. Kita pertahankan orang Melayu kita. Allah. Jadi saudara, dia janji RM4 tak payah bayar, RM120 bayar. Kerana dia ingat rakyat Melayu di bawah ni bodoh. Ya. Dan memang betul ada yang sengaja nak sedia bodoh. Nampak macam mana? Itu pun ada Ustaz UMNO berapa umum RM4. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dapat RM4. Ya Allah, Ustaz UMNO ni. Saya jumpa seorang baru ni, Ustaz UMNO lah, naik di lapangan terbang. Dia kata, Datuk Seri jangan bimbang. Saya kata apa? Hati saya macam dulu juga. Hati apa? Saya sokong juga dalam hati. Maknanya lemah betul dah. Baik, kalau kita, agenda kita apa dia? Agenda kita pelajaran, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sekolah Arab, sekolah agama. 10,000 juta ringgit ni cukup nak tampung setahun. 10,000 juta ringgit setahun boleh tampung supaya pelajaran rendah, menengah sampai ke universiti percuma bagi semua rakyat Malaysia. Ya. Kita boleh tahap tingkatkan mutu pendidikan, dan pendidikan balik pada prinsip adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Bukan pendidikan sekadar pandai ilmu teknologi, tapi asas akidah dan akhlak itu kita sisihkan. Ini yang saya sebut berulang kali. Saya senang mengutip pandangan almarhum Muhammad Natsir, pemimpin masyumi dan bekas Perdana Menteri Indonesia, pemimpin Islam yang saya kagum. Dia kata, jangan kita sibuk membangun, bicara soal pembangunan ini. Kita bangun sambil membangun, kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan industri, kita bangunkan kilang, bangunan-bangunan pencakar langit,
tetapi kita robohkan manusia dan akhlak di dalamnya. Kita bangunkan kilang, akhlak anak muda rusak. Kita bangunkan gedung besar, corruption dan rasuah lebih meluas. Jadi sambil membangun, kita robohkan. Kita bangun gedung, kita robohkan darjat manusia di dalamnya. Ini kita kena jaga. Sebab itu dalam kita selalu ingatkan bagaimana perubahan itu mesti bermula dari jiwa. Wa nafsin wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia tidak boleh lari dalam pendidikan dan pembangunan. Dia mesti berteraskan kepada keyakinan dan akhlak dan ketakwaan kepada Allah Taala. Orang ini akan beroleh kemenangan, dan celakalah orang yang memilih jalan di sebaliknya. Kita harus insaf tentang perkara ini. Saudara-saudari, ini soal agenda ekonomi yang saya sebut 80 hanya dari minyak Petronas, bukan minyak kelapa sawit, bukan cukai pendapatan, bukan cukai korporat, bukan cukai untung dari hotel, termasuk bilik hotel Choice Holic yang di Johor, bukan untung daripada itu semua, hanya dari Petronas, untung Petronas. Jadi macam mana UMNO kata tidak ada wang? 80,000 juta ringgit itu hanya dari Petronas. Tetapi oleh kerana kita membazir koridor Kelantan, koridor Selatan, koridor. Jadi kawan saya dari Pulau Pinang ni memang dia seronok koridor. Ya, koridor saja. Puluh-puluh bilion, 70 bilion, 100 bilion. Saya tak tahu. Saya mesti kewangan 8 tahun. Saya tak tahu bilion daripada mana. Daripada bintang dari langit turun ke bawah, berbilion-bilion. Apa kesan dia? Harga minyak apa tak boleh kawal, harga barang tak boleh kawal, barang keperluan tidak ada. Hari-hari kalau dengar berita, tuan-tuan dan perempuan, barang terkawal, besok akan sampai, besok bawang putih pula tak cukup, bawang putih akan ada dalam pasaran esok, lepas tu tepung pula tak ada, tepung akan sampai lusa. Saudara-saudara, kerajaan kita dah longgar. Petang tadi Suruhanjaya Diraja, Suruhanjaya Diraja bagi keputusan. Saya tidak dibenarkan beri keterangan kepada Suruhanjaya Diraja, dan saya diberi amaran untuk minta maaf kepada mereka kerana menegur mereka, kalau tidak akan didakwa ke mahkamah. Saya jawab, hantar peguam pergi, ya, saya tidak akan minta maaf. Kalau nak dakwa, silakan, saya memang nak pergi jumpa Suruhanjaya. Saudara, apa cerita Suruhanjaya ini? Bila saya bongkar dulu, saya ingat tak panjang sangat. Rupanya dia macam filem Hindustan, babak 1, babak 2, babak 3. Macam cerita Urdu lah ini, tuan guru dia lebih tahu lah. Urdu dia panjang, dia punya ni peringkat cerita. Sekarang ini ternyata VK Lingam, peguam kanan yang bekerja dengan Taukai Judi Vincent Tan, Menteri UMNO Tengku Adnan yang pernah bekerja dengan Taukai Judi Vincent Tan, mereka boleh bersama dengan Taukai Judi Vincent Tan menetapkan siapa hakim dapat Tan Sri, siapa hakim naik jadi ketua hakim negara, siapa hakim yang tak layak diterima dan ditolak. Itu keterangan awal yang saya dedahkan. Sekarang ada keterangan tambahan, ada bukti Taukai Judi bawa ketua hakim negara pergi cuti di New Zealand, Tun Yusof Chin. Bekas ketua hakim yang satu lagi, Tun Zaidin, tuduh Tun Yusof Chin, ketua hakim yang lama, pembohong. Ini bukan magistrate Tumpat yang saya pergi tadi. Dekat magistrate Tumpat orang kata bohong, tak terkejut sangat. Ketua hakim negara sama-sama dia kata pembohong. Macam mana kita nak harap? Pembohong satu, Taukai Judi dah beli. Bekas peguam negara Tan Sri Mokhtar Abdullah, dia benar meninggal dunia. Dikeluarkan berita, gambar, dibawa cuti oleh Taukai Judi Vincent Tan dan VK Lingam pergi ke Spain. Saudara, patutlah yang dakwa saya, yang hukum, semua puak malaun ni nak menang kes macam mana? Sekarang saya nak tanya kawan-kawan dalam pimpinan UMNO Kelantan,
yang duk sibuk nak ganggu Kelantan dan Tuan Guru Ning Aziz. Sebab apa? Ni yang tokai judi kontrol badan kehakiman. Apa jawapan kamu? Tengok video, bukan video Choi Solik, video Vicky Linggam. Baca keterangan. Ini jelas. Tanya pemimpin UMNO, sebelum kamu nak tegur Menteri Besar dan pimpinan kerajaan negeri Kerajaan PAS Kelantan, kamu jawab bagaimana kita orang Melayu, orang Islam di Malaysia setelah 50 tahun merdeka terima sistem di mana takai judi boleh atur badan kehakiman. Bulan 12 2001 rakaman ini dibuat dan terangkan bagaimana ketiga-tiga orang ini akan jumpa Dr. Mahathir dan lantik hakim yang disokong oleh tokoh judi dan buang dua orang yang tidak dikehendaki. Itu bulan 12 2001. Bulan 2 2002 Tun Dr. Mahathir sign mengesahkan keputusan mereka yang dibuat 3 bulan yang lalu. Saudara, ini satu pengkhianatan yang besar. Kalau satu negara boleh terima tokai judi perintah, pertamanya hakim, keduanya peguam negara dan ketiganya polis, kerana ketua polis negara disebut menerima habuan telefon dan kemudahan-kemudahan lain daripada tokai judi yang berkenaan. Orang yang hantar tu bagi bukti. Ada siasatan? Tidak ada. Bila panggil Tun Dr. Mahathir ke mahkamah, maka peguam bertanya, Tun Dr. Mahathir, ya, apakah benar kamu melantik orang yang disokong oleh tokoh judi dan Vicky Linggam ini? Saya lupa. Tun Dr. Mahathir, apakah benar dua nama yang dicadangkan oleh Tun Zaidin, orang yang rekodnya baik, yang patut diangkat sebagai hakim, kamu tolak? Saya lupa. Okey. Panggil pula Tun Yusof Chin. Apakah benar kamu pergi cuti dibayar oleh tokai judi dengan kawan-kawan Vicky Linggam satu penerbangan ke New Zealand? Kebetulan. Apakah benar kamu naik kereta yang sama di New Zealand dengan dua-dua keluarga? Kebetulan. Apakah benar kamu duduk hotel yang sama? Kebetulan. Apakah kamu balik dengan kapal terbang yang sama? Kebetulan kepala otak engkau. Tak maaf saya tunggu ada silap itu. Ya. Apa dia kebetulan? Ini macam gambar Piramli dululah. Cobaan. Benar? Cobaan. Inilah mainan sandiwara mereka. Allah Maha Kaya. Saya masih ingat lagi tahun 98 hari saya kena pukul. 3 hari sebelum tu Syekh Yusof Qardawi telefon. Dia nasihat Anwar, kena sabar, kena reda, kena sabar dengan ujian. Jangan ingat perjuangan ini mudah. Ingat apa yang kamu bicarakan dan kamu mesti ingat, kamu mesti sedia dengan sabar. Paling sibuk, paling kelang kabut, jangan lupa doa yang paling ringkas dan basic. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia pesan, itu yang saya ingat. Bila kena pukul, pingsan, sedar, baca yang itu. Tapi saya tentu rusing, saya pun manusia biasa. Macam mana Azizah, macam mana ibu bapa, macam mana anak, macam mana kawan-kawan, fikir macam mana. Diaibkan begitu rupa. Tahu-tahu 2001 rakaman dibuat. 2007 orang yang merakam, orang yang dapat itu serah kepada saya. Dinafikan oleh UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO. Ditolak oleh Datuk Najib. Akhirnya dibuat panel cuba nak elak, tapi satu dunia tahu dibuat Suruhanjaya Diraja. Hari pertama lagi saya diminta bagi keterangan, saya tak dibenarkan bagi keterangan. Sampailah tadi ditolak, saya tak boleh bagi keterangan. Saya kata Mahathir tak ingat, dia lupa. Tun Yusof Chin lupa, panggillah saya ingat. Tak boleh juga. Tapi saya tak peduli. Tanya saya apakah saya yakin dengan Suruhanjaya ini akan berbuat sesuatu? Saya tak yakin. Sebab Datuk Abdullah Badawi lagi dengan cara dia, dengan dasar dia, dengan UMNO dan Barisan Nasional tidak
akan berbuat sesuatu perubahan untuk membersihkan jentera kita daripada rasuah dan salah laku. Tengok macam mana dia, orang tanya, Choi Solek mengaku dia berzina. Kita tunggu dulu laporan daripada Presiden MCA, Perdana Menteri hadari. Kalau kamu ada akhlak yang basic, kalau kamu tak mau kutuk dan aib dia, sekurang-kurangnya kata sebaiknya saya akan panggil dia dan dia patut letak jawatan segera. Tapi dah, saya nak tanya nasihat Presiden MCA dulu. Kau tu dah mengaku dah. Jadi saya tidak harap apa-apa perubahan yang ada. So saudara, saya nak bagi ruang kepada Tuanku Ning Aziz pada malam ini. Saya nak rumuskan sedikit tentang beberapa isu yang dibangkitkan sekarang. Soal ekonomi saya dah jelaskan. Soal badan kehakiman jelaskan. Hal ini dalam pertarungan di Kelantan ada kaitannya. Kerana kita tanya mengapa isu umpamanya disebut bangun masjid itu satu isu besar. Siapa dia? Semua syekh-syekh besar. Syekh Al-Ustaz Najib Razak. Fikir macam mana Kelantan mengecewakan. Bawah pimpinan Tuan Guru Ning Aziz ni masjid pun tak dibangunkan. Sungguh kesal. Bila yang dah jadi warak masjid ni? Saya ingat bila sekali lagi dia datang Kota Baru, saya minta salah satu masjid jemput dia pergi kuliah subuh sekali. Dah. Bukan kita nak main-main, nak uji-uji, tak, sungguh ikhlas. Dengan ikhlasnya surat pintu besar, bersilakan tuan bagi kuliah subuh. Tak tidur dia. Yang saya sebut ni jangan geger, angkuh sangat. Ini isu di Kelantan ni, kampung kecil mana pun ada masjid. Soal nak bangunkan lagi tidak, tu soal lain lah. Kampung kecil mana pun semua ada masjid. Lebih banyak masjid di tempat saya pergi tadi daripada pekan yang dijaga oleh Datuk Najib berpuluh tahun. Apa dia nak geger bab masjid ni? Balik kepada prinsip. Kalau Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Saya ingat akhir ayat. Apa dia? Memakmurkan masjid, tugas semua. Untuk apa memakmurkan masjid? Man amana billah, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Aqamas salah, dirikan salat dan bayar zakat. Dan kalau buat semua ini, tidak takut kepada yang lain, bukan kontrak, bukan projek, bukan kuam, bukan allowance, bukan ugutan, kerana tidak takut kamu. Ini ayat dihubungkan dengan masjid, walam yakhsha illallah. Jadi kalau betul faham, UMNO tu balah soal masjid. Man amam untuk iman, percaya akhirat, salah betul, bayar zakat. Begitu betul, barulah disebut la masjidun ussisa ala taqwa. Beza dengan masjid dirar dan kufran. So sudah saya rumuskan saja. Kerana isu ini dibangkitkan. Kemudian di tiap kampung, saya tengok di Kelantan kurang, tapi kalau di Kedah saya pergi, di Pahang, di Negeri Sembilan, di tiap kampung di Eda, saya ini pro Yahudi. Lepas tu sekarang ni saya pro Cina, kerana saya kritik dasar ekonomi baru. Saya kritik dasar ekonomi baru kerana pemimpin UMNO, pemimpin Melayu ambil saham orang Melayu, ambil tanah orang Melayu. Saya bagi contoh berapa banyak dah. Kemudian sekarang ini Anwar nak jadi Hindu sebab dia sokong Hindu. Saya bagi tahu malam itu dengan Tuan Guru Ustaz Hadi Awang di Kota Sarang Semut, depan 60,000 orang Melayu di Kedah. Ustaz Hadi jelaskan, di Kelantan kuil mana yang dirobohkan? Ya. Di Selangor berpuluh kuil, termasuk kuil umur 100 tahun. Kalau kuil dibangunkan tanpa kebenaran, minggu ni tak ada kelulusan, besok naik tepi jalan, kalau tanya saya, roboh, kerana tak ikut peraturan. Tapi kalau kuil yang didiri 100 tahun, buat apa kita nak? Dan tuntutan orang India tu di antara lain kerana dia miskin. Kampung Ijuk sejam dari Kuala Lumpur, bekalan elektrik tidak ada, bekalan air tidak ada. Saya orang Melayu, saya orang Islam,
Saya juga bertanggungjawab tegakkan keadilan kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam. Baru kita boleh jadi contoh yang baik. Kalau Menteri Besar, orang kagum dengan Menteri Besar Kelantan Tunku Nuri Aziz, pribadinya, ketokohannya. Kerana orang tengok orang Islam pun boleh harap, oh bukan, dia tak akan ambil duit orang Islam, tapi dia boleh rompak duit orang Cina. Tak jadi. Orang kagum, hormat kerana dia tak naya orang Islam, dia tak rompak hak orang bukan Islam. Ini yang kita nak lakukan. Jadi bila kita pertahankan hak orang India, setakat itu saja, tidak lebih daripada itu. Dan kerana saya yakin kita ni patut jadi contoh yang baik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat yang wasat ini umat apa? Umat yang seimbang, a balanced community, a community that maintains an equilibrium, dunia dengan akhirat, iman dengan ilmu, akidah dan akhlak dan syariah. Dia faham maintain equilibrium, perseimbangan itu. Dia jaga amanah Allah SWT. Contoh disebut dalam Quran, dia ni contoh yang dibanggakan kepada orang Islam dan kepada bukan Islam. Syuhada ala nas, maknanya orang lain, manusia lain boleh tengok, oh ini pemimpin Melayu, pemimpin Islam, nampak akhlak dia baik, dia tak rompak, tak jadi kes macam hotel Labis tu, Choi Soleh. Bukan jadi Labis mana-mana lah, di Pekan ke, di Kuala Lumpur ke, di Port Dickson ke, mana-mana lah, kira lah. Faham lah, kita faham, tak faham sudah. Ya, ini contoh. Kemudian dia tak ambil kekayaan negeri, bolot untuk dia, simpan di bank Kuala Lumpur, simpan di Switzerland, simpan di bank London. Ini contoh yang baik. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Orang macam ini Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi pihak kita besok. Saudara-saudara, bagi kita politik ini, politik bagi saya bukan soal mainan. Bukan kerana kita benci, kita nak rebut, mati-mati mesti pertahankan pasal keadilan Kelantan, tak boleh, tak boleh. Bukan gila, bukan tamak kuasa. Kita ada amanah, dan kita ada program yang kita nak laksanakan. Kita tak boleh biar keadaan dan perselingkuhan ini berlaku seperti mana ada sekarang. Jadi saudara-saudara yang hormati sekalian, saya harap akhir kalam ini saya nak rayu lah pada kawan-kawan. Saya nak rayu dengan tulus, ikhlasnya. Kerana tak mudah selepas ini pilihan raya, musim pilihan raya, saya mungkin datang, ada tentu tokoh-tokoh lain, tapi dari segi peribadi saya nak sebut. Dua pilihan raya lalu saya dalam penjara, 99-2004. Kali ini kebetulan, alhamdulillah saya dapat berdepan dengan rakyat. Dan memang pilihan raya akan diadakan sebelum 14 April. Kerana UMNO dan Datuk Daulah Badawi, dia tak berani dengan berdepan untuk bolehkan saya bertanding dalam pilihan raya. Dia guna Vicky Linggam, Yusof Chin, Vincent Tan dengan geng yang disebut tadi ini, hukum saya 6 tahun dalam penjara. Dia guna undang-undang itu sekat saya sampai 14 April. Dia tak berani adakan pilihan raya lepas 14 April. Saya nak tanya Daulah, kalau kamu pahlawan Melayu, kamu betul Islam Hadari yang kamu lafazkan, adakan pilihan raya selepas 14 April 2008. Biar kita bertarung dalam gelanggang bersama-sama. Tapi kita tahu jawapannya. Dia bukan pahlawan. Ini cicak mengkarung. Oleh yang demikian, kita akan hadapi, dan insya-Allah saya bagi komitmen seperti yang saya lakukan di seluruh negara, kita akan kerja sekuatnya. Dan saya minta Saudara Nik Mahmud dan kawan-kawan keadilan di Kelantan bersama dengan kawan PAS, bahkan kawan-kawan lain yang atas pagar yang belum parti, beri sokongan yang bulat dan padu supaya kerajaan Kelantan dapat pertahankan dengan majoriti yang lebih besar, insya-Allah. Saudara, ini bukan lawangan ringan. Saya secara ikhlas merayu kerana bangsa kita, negara kita dalam keadaan cukup gawat. Politiknya kacau,
hubungan kaum kacau, ekonomi merosot, inflasi dan harga barang meningkat. Sudah, kedudukan Islam dan penghayatannya itu terjejas. Jadi saya mintalah kawan-kawan dan merayu dengan sungguh-sungguhnya, jadilah pegawai parti kita PAS dan keadilan, dan tolonglah sebarkan maklumat ini seluas mungkin. Janganlah kita harap umpamanya Tuan Guru sendiri nak buat rayuan. Kita mesti jalankan tanggungjawab kita. Memang ramai malam ni, alhamdulillah. Nak menang belum cukup. Tetapi kalau setiap orang buat komitmen untuk sebarkan maklumat, untuk kerja dengan sungguh-sungguh, insya-Allah nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta banyak maaf kepada Tok Guru kerana terlewat ni, dan dengan tidak mengambil masa lagi, saya mempersilakan Tok Guru untuk memberi ucapan dan bacaan doa sebagai penutupnya. Dipersilakan Tok Guru untuk berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wahai Tuhan kami, satu hari nanti semua manusia mati. Dan selepas pada mati, semua manusia akan hidup balik. Ketika itu kami tidak membawa apa-apa pun untuk makan, untuk minum. Tidak ada air yang kami bawa untuk minum di pada mahsyar. Tidak ada sebiji nasi yang kami bawa untuk makan di pada mahsyar. Tidak ada kain seorang benar yang kami nak pakai di pada mahsyar. Hanya bergantung bulat-bulat pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak kenal Nabi Muhammad kerana dia telah mati 1400 tahun dulu. Dan Nabi Muhammad tak kenal kami kerana kami baru lahir. Tidak ada cara lain untuk kami kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad kenal kami daripada bergantungan di atas usaha kami sekarang ini. Kami buat kalau yang Nabi Muhammad setuju, kami tinggal kalau Nabi Muhammad larang, insya-Allah adalah tanda yang membolehkan kami kenal Nabi Muhammad kenal kami, dan mudahlah kami kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah buka pintu hati kami supaya hidup kami ini mempunyai kesiapan, bekalan untuk akhirat. Sama ada akidah kami pun biarlah akidah kami guna di akhirat. Sama ada ekonomi kami pun biarlah ekonomi kami guna di akhirat. Sembahyang puasa kami pun biarlah sembahyang puasa guna di akhirat. Sama ada memangkah, sama ada mengundi, sama ada properti, semuanya tolonglah jadikan dia bekal untuk kami hidup di akhirat nanti dalam syurga, tidak dalam neraka. Allahumma amin. Wahai Tuhan, terimalah yang beliau sudah kongsi, yang berbagai Datuk Seri yang baru sekejap tadi, sekalian pimpinan PAS, pimpinan PKR, para hadirin semua, saya mengucapkan ribuan syukur pada Allah Ta'ala kerana kita semua tahulah susahnya kita nak cari ilmu. Surat khabar kita tidak diberi, kita tidak ada TV, kita tidak ada sebarang benda yang boleh menghubungkan mulut pemimpin dengan rakyat, kecuali curi-curi berceramah, curi-curi memberi kuliah dan sebagainya. Malam ini para hadirin semua, kita semua tahu bahawa seluruh makhluk Tuhan di muka dunia ini, baik langit, baik bumi, baik malaikat, baik jin iblis, baik manusia, hanya manusia saja yang dikurnia Allah mendapat ilmu. Ilmu kerbau tak payah ajarlah, tak boleh ilmu. Malaikat juga tidak ada, tak boleh diajar. Yang boleh diajar ialah manusia. Sekarang ini kita mengaji dan kita mengajar. Mengaji politik. Yang sebab politik itu menyeluruh perkara, maka kita tak boleh nak mengaji di balai kecil.
Pada luas sangat ilmu politik. Kita mengaji di Padang melalui ceramah, melalui kuliah, melalui apa semua sekali. Ilmu hanya dua. Satu ilmu yang boleh kerana kita usaha sendiri, kita buat kajian sendiri, kita buat research sendiri, kita boleh ilmu. Tapi sejauh mana sangat kemampuan manusia cari ilmu dengan usaha sendiri. Dengan sebab itu ada lagi manusia lain yang lebih alim daripada kita. Kerana ilmu yang mereka cari, yang mereka dapat bukan melalui usaha sendiri, bahkan melalui wahyu daripada Allah kepada manusia. Bukan dicari-cari, bukan dibuat research, tapi melalui wahyu. Jadi oleh yang demikian para hadirin semua, nak cari ilmu apa pun cari, tapi jangan tinggal ilmu wahyu. Itulah perjuangan Islam namanya. Pemimpin-pemimpin tanah air kabarnya, pemimpin ke dipimpin ke Allah alam lah, selalu datang Kelantan, merasa tak puas hati dengan pimpinan kita di Kelantan. Bila mereka mari, sebutlah duit banyak. Kalau tuan-tuan undi kami, duit banyak, berkarun-karun, berguni-guni. Kita beritahu pada mereka, aku tahu lama dah, duitmu banyak. Sejak daripada Nabi Muhammad, Nabi Mung, Nabi aku, waktu Nabi Muhammad bangun memimpin manusia, 1 sen tak ada duit dia. Hak yang melawan Nabi Muhammad ni Abu Jahal, duit banyak. Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Sufyan, duit banyak. Abu Lahab, duit banyak. Nabi Muhammad tak ada duit. Mak bapak mati kecil, datuk dia Abdul Muttalib mati kecil. Abdul Muttalib dia pergi pak saudara dia pun miskin. Tapi kenapa Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad, orang yang tak berduit? Wa wajadaka ailan fa aghna. Hei Muhammad, aku tahu mu ni ail, papa kedana, tapi aku lantik mu jadi nabi supaya orang turut kamu bukan terpengaruh dengan duit kamu, bukan terpengaruh dengan projek kamu, bukan terpengaruh dengan bermacam-macam projek kamu, terpengaruh dengan kebenaran yang ada pada kamu. Ilmu wahyu ini bukan ajar pada kita supaya kita tidak berhenti setakat lubang kubur saja. Kita mesti selamat diri di dunia, dalam kubur, sampai ke akhirat. Mana ada manusia di muka dunia, sama ada yang PhD, sama ada yang filosof, sama ada Aristotle, Sokrat, Aflatun, boleh reti hal dalam kubur, boleh reti hal pada masyarakat lain pada Nabi. Jadi mau tak mau terpaksa kita belajar apa yang kita nak belajar di dunia, campur dengan ilmu wahyu. Inilah benda yang passbook, dan boleh jadi juga PKR, buka pintu hati nak bekerjasama dengan PAS, dan PAS juga bekerjasama dengan PKR, insyaAllah. Ini benda para hadirin semua. Saya ulang sekali lagi, orang yang tolak Islam ambil kebangsaan, tolak Islam ambil demokrasi, tolak Islam ambil sosialis, ambil komunis, dia nak buat apa dalam kubur? Dia nak buat macam mana dalam kubur? Itu dalam kubur baru tidak akhirat lagi. Sedangkan akhirat ni benar ada. Kalau akhirat ni cuma satu kajian falsafah, satu kajian ahli sains, kita tolak, tak apa. Bukan sebanyak mana kajian falsafah ni tak menentu, kajian sains juga tak menentu, tapi wahyu dari langit tetap. Dan kita diwajib sebut tiap-tiap kali hari semayang, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Ujung jatuh kita ni akan dibalas. Balas mengikut undang-undang kita ke, mengikut demokrasi ke, mengikut komunis ke, tak semua. Mengikut ad-din, mengikut agama. Yang kena dengan agama, selamat. Tak kena dengan agama, neraka jawab. Ini kalau tetap tak payah dikaji, tak payah diubah suai. Ini benda para hadirin semua yang kita bermati-matian buat. Tapi pemimpin Kuala Lumpur mari sini tak habis-habis cerita banyak mana masjid buat di Kelantan. Aku nak rayak kamu. Waktu Nabi Muhammad ada, itu masih hidup lagi sallallahu alaihi wasallam, ada ke tidak orang lain buat masjid sama? Ada. Abdullah bin Ubay, Nabi Muhammad buat masjid, Abdullah bin Ubay buat masjid juga, masjid Dirar, walladzina takhadhu masjidan dirar. Jadi masjid yang kamu buat ni serupa dengan masjid yang Nabi Muhammad buat ke serupa dengan masjid Dirar Abdullah bin Ubay buat? Sibuk buat masjid. Cina buat masjid tu. Waktu saya mula-mula pegang itu apa ni pasar Siti Khadijah, saya minta dengan Cina toke bui pasir, ada pasir ke tak, saya nak buat masjid. Ada seming ke tak, saya nak buat masjid. Ada keloli ke tak, Cina bui pelik berapa ni buat masjid, ada ke ada piti, bukan mesti ada orang iman. Datuk Seri sekejap tak disebut,
innama ya'budu masajidallah man amana. Innama ya'budu masajidallah man amana. Sesungguhnya orang yang makmurkan masjid ini orang yang beriman. Orang tolak Islam ni, Islam pun tolak. Macam mana nak mari iman? Amnyahu nak mari jual jahil dia di Kelantan. Maka nak jual ilmu, jual jahil. Tuan-tuan semua, malam ini kita berceramah. Datuk Seri ceramah, saya ceramah. Di akhirat nanti ada ceramah lagi. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li falumu anfusakum fala talumuni wa lumu anfusakum. Akhirat kelak setelah ahli syurga masuk syurga, setelah ahli neraka masuk neraka, tok atas pagar pun masuk neraka habis akhirat kelak. Jika tu Allah Ta'ala beri permit pada syaitan berucap lagi, walau qala syaitan lamma qad innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Ini tag ucapan syaitan yang akan diucap daripada masyar. Allah Ta'ala gezek dalam Quran, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Tuan-tuan semua kata dia, hei ahli syurga, hei ahli neraka, Allah berjanji dengan kamu, aku pun berjanji juga. Tapi Allah berjanji dia buat sungguh. Aku berjanji juga dengan kamu, tapi aku orang elok ya. Fala talumuni. Oleh itu mu jangan marah pada aku. Walumu anfusakum, marah dirimu. Bapa mu bodoh tu aku. Tahu dah aku ni musuh tok nenek, musuh Adam lagi. Muhammad, Isa, Musa alaihi salam ni orang Tuhan sendiri nanti. Aku tak ada apa dia nanti, aku sendiri ya. Tapi bapa yang tak dengar kata Nabi, dia dengar kata aku bodoh. Padai masuk neraka. Ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikin. Hari ini aku tak boleh tolongmu, dia mu tak boleh tolong aku. Atas dunia hari itu mu tolong aku, ikut aku kata turut belaka. Hari ini aku tak boleh tolongmu, mu tak boleh tolong aku. Ini para hadirin semua ucapan. Di dunia kita berucap, syaitan pun berucap. Di akhirat kelak peluang kita bercakap tak ada dah. Ya, Allah Ta'ala beri lagi peluang pada syaitan untuk teruk lagi, untuk torture yang lebih teruk lagi pada manusia. Para hadirin semua, saya ucap terima kasih kehadiran begini ramai, walaupun hari ini ada saklar-saklar yang menunjukkan bahawa perhimpunan malam ini tak jadi nak buat macam dia bawa pejabat saya tadi, saklar-saklar yang disebar, gambar-gambar tulis apa namanya tarikh Ibn Mas'ud, tapi beralih daripada Kota Baru di Macang. Tentulah saklar macam ni PAH tak buat, Perkim apa namanya PKR pun tak buat, UMNO boleh jadi kata tak buat juga. Tapi ada sah dah bila PAH tak buat, UMNO pun tak buat, PKR tak buat, syaitan yang buat sah. Jadi lepas pada ni kalau ada kaset ke ada saklar ada hot plate sikit, jangan cepat telan. Para hadirin kita berdiri sekat tu, kita berdoa pada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan Allah Taala terbuka mulut kita sama dengan doa buka pintu hati di langit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ithm. La tad'a lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا غلبته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير takbir. Terima kasih Tok Guru. Sebagai kesimpulannya, maka marilah kita sama-sama mempertahankan kerajaan PAS Kelantan dan menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional di peringkat pusat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.